Actually aku pun dah keluarkan handphone ni daripada kotak. So aku dah gunakan beberapa hari. And by the way, dekat ujung video ni nanti aku akan ajarkan dekat korang macam mana korang nak dapatkan iPhone 12 ke atas. Tak kisahlah iPhone 12 mini ke iPhone 12, iPhone 12 Pro Max ataupun iPhone 12 Pro. Korang boleh dapatkan handphone ni dengan harga tak sampai RM1,000. So nanti dekat ujung video aku akan ajarkan dekat korang macam mana nak dapatkan handphone ni bawah daripada harga RM1,000. So sekarang ni kita akan review sikit macam mana kegunaan iPhone 12 yang ada kat tangan aku. So jom kita review satu persatu. So, video ni bukannya video berbayar. Memang tak ada apa-apa bayaran daripada siapa-siapa. Jadi, mustahil lah kalau kata aku nak puji saja. Memang tak lah. So, normally setiap kali pelancaran, tak kisahlah iPhone ataupun apa-apa jenis phone, orang akan tengok normally first kali lah sebelum orang akan tengok berkenaan dengan dia punya performance. Yang paling penting orang akan tengok dia punya segi reka bentuk dia. Macam mana rupa handphone tu yang dikatakan handphone baru tu. So first kali apa benda yang aku boleh sharekan dekat korang untuk berkenaan dengan dia punya reka bentuk iPhone 12. Memang semua orang dah tahulah dia punya segi reka bentuk dekat bahagian tepi dah back to macam iPhone 4 dengan iPhone 5. Dia ada berpetak-petak dekat bahagian tepi dan juga dia lebih flat. Dia dah tak ada dah macam melengkung-lengkung sangat ke apa, dah tak ada. Dia lebih design berkotak. So secara jujur apa benda yang aku boleh cakap dengan korang, untuk iPhone 12 ni dia seriously memang lagi sedap untuk kau pegang dan juga rasa macam memang selesa. Sebab kan aku boleh cakap aku memang suka dengan keadaan yang flat dan tidak ada berbonggol-bonggol sangat. Berkenaan dengan iPhone 12 dan juga iPhone 12 mini, dekat bahagian tepi ni dia menggunakan aluminium yang warna dia adalah warna matte. Tapi dekat bahagian belakang dia pula dia gunakan kaca dan juga dia punya material bila korang boleh nampak dekat sini dia jenis yang glossy. Jadi bila dia glossy, dekat sini yang problem kalau bagi siapa-siapa yang tangan sentiasa berpeluh. Jadi bila kau pegang macam ni, dia akan penuh cap jari kat belakang ni. Tapi terbalik pula untuk jenis yang iPhone 12 Pro dan juga Pro Max, which is dekat bahagian belakang dia matte. So memang tak ada masalah berkenaan dengan cap jari tu, memang tak nampak. Tapi cap jari dia melekat kat bahagian tepi pula. Ini untuk yang 12 Pro dan juga Pro Max. Tapi dalam video ni aku akan coverkan dengan korang berkenaan dengan iPhone 12. So macam tadi bila aku dah cerita berkenaan dengan dia gunakan kaca yang glossy dekat bahagian belakang dan juga dekat bahagian tepi dia ni menggunakan aluminium, mesti korang terfikir yang handphone ni agak berat. No, sekarang aku nak ceritakan dekat korang untuk model iPhone 12 ni berat dia cuma lah 162 gram. 162 gram tu kalau kau bawa dengan dua jari pun tak rasa bang. Ringan. So far design body bagi aku tak adalah isu sangat kan berkenaan dengan cap jari tu semua. Kalau rasa macam tak kena, boleh je pakai case, tak ada masalah. And bila launching je iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max ni, memang terbukti lah sejak bila iOS-nya keluar, memang daripada segi reka bentuk, daripada segi dia punya design, memang terbukti ramai yang puji daripada ramai yang keji. Memang penuh pujian. Okay, jadi sekarang ni kita terus masuk kepada bahagian skrin dia pula. So untuk dekat bahagian skrin dia pula, aku rasa untuk bagi aku dia tidaklah berapa besar, dia tidaklah berapa kecil. Bagi siapa-siapa yang dah tengok, aku ada review untuk iPhone 12 Pro Max itu hari. So untuk iPhone 12 Pro Max, memang aku akui yang dia punya size tu agak besar sikit. Tapi apa benda yang aku boleh cakap untuk model yang iPhone 12 ni, memang sedap-sedap pegang. Dia tak berapa besar, dia tak berapa kecil. Dan size dia pun memang sedap-sedap dia mata kau tengok dengan size dia 6.1 inci. And bagi siapa-siapa yang tak tahu, untuk iPhone 12 ni dia dah pun mula gunakan screen OLED. Dah tak adalah screen LCD macam sebelum-sebelum ni yang dia pakai. So sekarang ni kini dah upgrade lagi lah daripada yang version-version sebelum ni. So dia dah masukkan screen OLED. Walaupun handphone-handphone lain tu dah gunakan OLED, Super AMOLED, dia baru nak guna OLED. Tapi apa yang aku cakap memang sedap lah. Kalau katakan korang nak tengok movie, korang akan nampak dia punya details lebih jelas, satu persatu nak baca subtitle ke apa, lebih puas untuk korang baca benda-benda macam tu. Dan untuk korang tengok dengan screen OLED dan juga paparan screen size 6.1 inci. Okey, sekarang ni kita lompat pula masuk kepada bahagian yang paling digilai ramai, kamera.
Okay, so dekat bahagian kamera ni, seperti yang korang tahulah, bagi siapa-siapa yang agak keliru sikit, kalau kata siapa-siapa yang menggunakan iPhone 12 mini ataupun iPhone 12, dia still lagi gunakan 2 biji kamera kat belakang. Dia tak ada 3, tak ada 4, tak ada 5 macam handphone-handphone yang lain. So dia still lagi masih menggunakan 2 biji kamera. So untuk yang version 3 kamera tu, dia orang gunakan iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max lah. Macam ni, ada 3 biji kamera kat bahagian belakang. Dia panggil sebagai boba. Okey, boba kamera itu untuk version iPhone 12 Pro dan juga Pro Max. Tetapi untuk iPhone 12 mini dan juga iPhone 12 biasa, yang ni cuma 2 kamera, which is dilengkapi sekali dengan first lens adalah dia punya ultra wide 12 megapiksel dan juga 12 megapiksel lagi untuk wide angle. So ada 2 kamera sahaja. Tapi dekat bahagian kamera dia ni, ada satu benda yang aku agak macam disappointed gila. Untuk iPhone 12 dan juga iPhone 12 mini, dia still lagi menggunakan optical image stabilization, which is OIS ni. Dia letakkan dia punya stabilizer tu dekat dalam dia punya lens. Maksudnya kan nampak ni, ada lens 1, lens 2, dia letakkan dia punya stabilizer untuk stabilizekan dia punya footage kamera tu dekat dalam lens. Itu yang jadi tak seronok. Meanwhile dekat untuk model iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max, dia punya stabilizer tu diletakkan dekat dalam sensor. So untuk iPhone 12 dan juga iPhone 12 mini, bila aku baca balik, stabilizer dia berada dekat dalam lens kamera tu sendiri menjadi macam tak berapa okey bagi aku lah untuk dia punya stabilization. And satu lagi kekurangan yang ada dekat iPhone 12 dan juga iPhone 12 mini, apa benda yang aku boleh cakap, dia tidak ada LiDAR sensor. Dia cuma ada 2 lens, 1 dan 2 lens. Okey, lens pertama, lens kedua, dia ada flash dan juga dia ada dia punya mikrofon dekat bahagian sini. Atas ni mikrofon dia. Dia tak ada any LiDAR sensor seperti yang tertunjuknya dekat bahagian bawah ni. So, apa benda yang penting sangat LiDAR sensor ni? Okey, so kalau katakan korang guna untuk iPhone 12, normally korang akan expected gambar korang tu ada dalam keadaan yang low light, cantik. Low light tu maksudnya lampu yang kurang lah, so dia akan kurang noise, dia lebih kepada fokus and then everything pun semua sharp. So kalau katakan dia tak ada LiDAR sensor tu tadi, gambar korang dia tak jadi berapa sharp sangat dalam keadaan macam low light. Senang cerita, apa benda aku boleh cakap, kalau katakan korang nak tangkap gambar dalam keadaan low light ataupun malam, untuk korang gunakan portrait mode, untuk korang gunakan night mode, agak kurang sikit bila tak ada LiDAR sensor, sebab dia tak boleh nak detect sangat. So maksudnya dia tak boleh nak buatkan korang punya gambar tu nampak lebih gah. So bagi siapa-siapa yang gila dengan kamera, terlalu obses dengan kamera, aku suggest untuk pergi kepada iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max lah. Tapi kepada siapa-siapa yang tak kisah sangat, sebab kamera dia ni bukanlah teruk, kamera memang cantik. iPhone punya kamera mana pernah buruk. Cuma kalau katakan korang nak kualiti yang advance, kualiti yang lebih ke depan, aku suggest kat korang, better lagi korang ambil iPhone 12 Pro ataupun Pro Max untuk dapatkan dia punya kualiti gambar yang lebih menarik. And lagi satu problem, tapi problem ni tak adalah besar sangat, dia punya dekat bahagian lens kamera tu. Lens kamera tebal. Nampak? So maksudnya dekat bahagian belakang ni dia tak rata, jadi dia akan jadi macam aku buat video lepas, gegaran otak. Gitu. So aku dah settle berkenaan dengan bahagian dia punya kamera. Sekarang kita jump pula masuk kepada bahagian battery capacity dia pula. iPhone 12 ni battery capacity dia coet tu je. Sebab apa aku cakap coet? Sebab battery capacity dia cumalah 2815 mAh. Tapi surprisingly, aku nak bagi tahu dekat korang, dia punya standby mode dia boleh hidup selama 17 jam dengan bateri yang sekecil 2815 tadi. Amazing, right? Power. And untuk iPhone 12, dia boleh juga support untuk fast charging, which is fast charging tu kalau katakan korang guna dia punya adapter yang 20 watt, tak disediakan dekat dalam kotak, kena beli asing. So dia punya anggaran masa untuk chargekan korang punya handphone ni dalam keadaan 0% sehingga ke 50% cuma ambil masa lebih kurang dalam setengah jam sahaja. Okey, tapi dengan syarat korang kena pakai yang adapter 20 watt, kena beli asing, tak disediakan. And kalau lah katakan korang ni jenis yang tak suka dah berwire-wire, boleh juga dia support untuk MagSafe. Dekat bahagian belakang ni dia ada magnet untuk sedut MagSafe. Okay, so last bab ni paling diminati oleh para remaja dan juga adik-adik. Apa benda yang aku nak cerita ni sebenarnya? Ini adalah untuk gaming performance.
So untuk gaming performance, kalau katakan korang nak main game dekat iPhone ataupun phone-phone flagship macam ni, bagi aku tak ada masalah. Tak payah cerita panjang lah. Kalau katakan kita nak main game-game yang menggunakan high performance, contoh macam PUBG ke ML ke, halah, celah gigi je, no problem, tak ada masalah. Tapi korang kena ingat lah, sebab aku baru je bagi tahu tadi berkenaan dengan bateri capacity dia cuma dah 2815 mAh. Jadi sendiri ingat lah, dia akan jadi drain cepat sikit, dia akan cepat lagi habis bateri, dan juga dia cepat lagi panas handphone ni lah. Tapi kalau setakat nak main game, nak seronok-seronok, nak sedap, waktu sedap tu, aku memang boleh cakap memang sedap, tak ada masalah. Tak perlu dah nak komen-komen untuk gaming performance dekat flagship phone macam ni. So dekat bahagian screen aku dah cover, dekat bahagian dia punya kamera aku dah cover, dekat dia punya bateri aku dah cover, gaming performance aku dah cover. So sekarang ni aku rasa tak ada benda yang sebenarnya banyak lagi keistimewaan yang ada dekat iPhone 12 ni. Tapi aku cuma ceritakan benda-benda yang major yang selalunya orang pakai je lah. So kita dah cerita banyak dah. Sekarang ni berapa pula harga dia ni? So untuk jenis yang macam aku tengah pegang sekarang ni, which is iPhone 12, dia bermula dengan harga RM3,899. Untuk internal storage capacity dia cumalah 64GB. RM4,099 untuk internal storage 128GB. Dan yang terakhir RM4,599 untuk 256GB. Tapi macam awal tadi aku dah bagi tahu kat korang yang aku ada good news untuk dapatkan harga handphone ni bawah daripada harga RM1,000. Ok, so sekarang ni bagi siapa-siapa yang menggunakan postpaid plan daripada U-Mobile bermula dengan GX68, korang boleh dapatkan harga handphone ni dengan harga bawah daripada RM1,000. Kalau katakan korang ada sebarang pertanyaan, nak tanya apa-apa ke, macam mana nak dapatkan iPhone 12 ni ke sebelum dia semua, aku sediakan satu nombor phone dekat sini sekarang ni. So korang boleh contact direct ni nombor ni. Brother ni nama dia Zul. So korang boleh WhatsApp nombor tu kalau katakan korang ni pengguna postpaid U-Mobile GX68 ke atas, ataupun baru nak join U-Mobile ke apa ke, boleh directly WhatsApp dengan Zul 0177505075. Nombor dia dekat bawah ni. Directly WhatsApp dan hantar tanya kat diorang terus. Ok, seluruh Malaysia tak ada masalah. Kau duduk dekat mana sekalipun, pelosok mana sekalipun, dia boleh kasih settle. Ok, yang penting kasih WhatsApp. Jangan takut, jangan risau. Nombor tadi tu bukan scammer, sebab aku hari-hari deal dengan brother ni. So aku rasa itu sajalah video aku untuk hari ni. So bagi siapa-siapa yang still new dekat aku punya YouTube channel, yang belum lagi subscribe, please hit the subscribe button. Bagi siapa-siapa yang suka dengan video ni, please hit the like button. Dan bagi korang, bagi siapa-siapa yang ada sebarang pandangan ataupun cadangan ataupun any comment, boleh dropkan dekat bahagian komen. So itu saja daripada aku. Thank you very much for those yang tengok daripada awal sampai ke hujung. Thank you very much. Kita jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.